Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali ke dalam channel Firiana Busana Warisan dan juga salam Ramadan Al-Mubarak untuk semua penonton. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi yang terkini daripada kami apabila kami upload video-video yang terbaru. Kepada yang dah subscribe, anda memang terbaik. Terima kasih. Kita layan video ni. Okey, baru-baru ni saya duk scroll FB saya terbaca satu posting daripada pensyarah saya di UiTM. Yang menarik, satu perkongsiannya adalah mengenai sejarah rendang. Bila sebut rendang ni satu isu yang panas pada satu ketika dulu. Berebut lah antara Indonesia dengan Malaysia kan. Tapi malam ni kita bukan nak cerita rendang tu siapa yang punya Cuma kita nak cerita di sebalik rendang tu dia ada satu yang menarik. Rendang ni merupakan salah satu makanan perang pada satu zaman dahulu, dan juga rendang juga merupakan satu medium yang digunakan untuk menguji bakal pengantin perempuan. Okey, seperti kita sedia maklum, rendang ni kalau kita cari di Google memang asalnya daripada Sumatera, Indonesia lah, iaitu oleh masyarakat Minang. Itu kalau ikut asalnya. Dan perkataan rendang itu sendiri memang berasal daripada perkataan Minang, itu randang. Kalau kita tengok proses kita nak masak rendang tu, kita campurkan semua bahan-bahan dan kita masak dalam tempoh masa yang lama, kita panggil merendang, ataupun dalam bahasa Minang merandang. Sebab itulah dapat perkataan rendang. Namun masyarakat Minang pada ketika itu, pada kurun ke-16 telah migran ke Tanah Melayu, dan populasinya banyak di Negeri Sembilan dan juga Johor Bahru. Jadi mereka berkembang di sini dan membawa sekali menu rendang tersebut, dan menu rendang tersebut telah berevolusi di Tanah Melayu. Maka banyak jenis rendang yang ada sekarang ni. Kita tengok rendang tok, rendang daging hitam Sarawak, dan berbagai lagi lah rendang kalau kita tengok kan. Itu mengenai beberapa info sedikit lah mengenai rendang. Namun malam ni kita bukan nak cerita pasal sejarah rendang tu siapa yang punya, bukan. Kita bukan nak cerita pasal tu. Okey, macam yang saya sebut pada awal video tadi, rendang ni merupakan salah satu makanan perang. Kenapa dipanggil makanan perang? Pada zaman dahulu, ketika orang Melayu nak buat satu pelayaran ataupun pergi berperang dengan menggunakan armada, jadi tukang masak kapal ni dia akan menyediakan menu-menu perang. Menu-menu perang ni maksudnya menu-menu yang tahan lama, yang tidak basi. Contohnya macam dodol, ikan pekasam, dan juga salah satu adalah rendang. Sebab rendang yang dimasak dengan betul dalam tempoh yang lama memang bertahan sehingga 3 bulan. Itulah keunikannya rendang, dan ianya dipanggil makanan perang. Dan tukang masak di atas kapal yang menyediakan masakan rendang ini dipanggil, jawatan itu adalah bentari. Bukan bendahari ya, bentari. Itu jawatan tukang masak di atas kapal. Dan untuk jawatan bentari ni, dia pun ada tanjak khas untuk dia, dipanggil tanjak bentari. Itulah uniknya orang Melayu. Daripada tanjak tu sendiri kita boleh tengok pekerjaan bagi seseorang individu tersebut. Jadi kalau kita lihat juga, makanan perang ni bukan selain digunakan untuk pelayaran sahaja, boleh digunakan juga pada waktu-waktu darurat ketika berperang di kawasan darat. Kalau kita tengok bila berlakunya peperangan, mungkin berbekalan makanan akan putus. Jadi dengan makanan yang dapat tahan dengan lebih lama seperti rendang, sudah pasti sistem bekalan makanan tidak akan terputus. Okey. Satu lagi keunikan pada rendang, pada menu rendang. Pada zaman dahulu, rendang ni merupakan salah satu medium untuk bakal mak mentua nak menguji
bakal menantu untuk anak mereka, iaitu untuk pasangan pengantin perempuan. Sebab nak masak rendang ni memerlukan tempoh masa yang sangat lama. Jadi ianya digunakan untuk menguji bakal menantu tersebut mempunyai tahap kesabaran yang tinggi ataupun tidak. Jadi menu rendang ni antara yang digunakan untuk uji lah. Selain daripada rendang, dia ada serunding, dodol. Jadi menu ni antara menu yang memang famous lah, selalu digunakan oleh bakal-bakal mak mentua lah nak uji. Jadi hampa pada orang-orang perempuan tu, walaupun zaman dah moden, dah maju, kena belajar-belajar lah macam mana cara nak masak rendang. Itu menunjukkan siapa yang boleh masak rendang, kesabaran dia tinggi lah. Hebatnya orang dahulu macam mana nak cari menantu. Okey, itulah sedikit yang saya dapat saya kongsikan info mengenai menu rendang yang boleh kita kaitkan dengan makanan perang dan juga sebagai medium untuk menguji pasangan pengantin perempuan oleh ibu merentua kan. Selain kita duk nampak bentuk rendang ni macam salah satu menu pada hari raya saja kan, rupanya di sebaliknya ada kisah yang menarik. Okey, cukuplah untuk saya pada malam ini. Kita berjumpa lagi dalam next video. Terima kasih kerana menyokong kami dan Assalamualaikum.